Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan internal memory. Alright, dalam chapter 3, so internal memory. Sebelum tu, dalam video yang first ni, saya akan terangkan berkenaan dengan types ataupun jenis-jenis internal memory ni. Kemudian kita akan lihat juga dari segi DRAM dan juga SDRAM, dan bagaimana dua-dua DRAM dan SDRAM ni berfungsi. Okey, ini adalah jenis memori yang ada dalam dunia komputer lah. So dia ada dua jenis memori. Satu kita namakan dia RAM, satu lagi kita namakan dia ROM. Alright, kalau dalam ROM ni dia adalah pecahan-pecahan dia pula, banyak ROM, daripada read only memory ROM sehinggalah EEPROM sampailah flash memory. Okey, RAM dan ROM ini. RAM ini adalah jenis yang volatile dan ROM pula adalah jenis yang non volatile. Apa itu volatile, apa itu non volatile? Volatile ini adalah dia meruap ataupun dia akan kehilangan data apabila electricity ataupun sumber elektrik dipadamkan ataupun diputuskan. Jadi RAM ni dia tidak menyimpan memori sekiranya elektrik tak ada. Okey, kalau non volatile ni dia tidak mudah meruap. Maksud kata walaupun elektrik tu tak ada, tapi dia masih lagi kekalkan dia punya kita katakan dia punya maklumat ataupun data dia masih lagi remain kat situ. Okey. So, kalau untuk RAM ni dia boleh dua-dua sekali. Okey, dia boleh read dan dia boleh write. Okey. So dia boleh read dan dia boleh write. Cara dia nak erase, dia menggunakan elektrik dan menggunakan byte level lah. Okey, cara dia nak tulis juga, dia menggunakan elektrik juga. Okey, maksudnya semua ni menggunakan power of elektrik untuk dia nak tulis ke ataupun dia nak padam. Okey. So untuk ROM dia ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah ROM biasa, ROM, dan juga programmable ROM. Okey, yang ini read only memory. Okey, dia hanya baca sahaja. Dia tidak boleh kita sekali dia dah baca, dia tidak boleh kita nak tulis atas dia. Jadi dia memang tak boleh nak di-erase. Mana kata dia contoh macam ROM ni, contoh macam CD-ROM. Okey, sekali kita beli, sekali kita burn masuk dalam, dan lepas tu dia dah tak boleh nak guna dah. Begitu juga dengan programmable ROM. Programmable ROM ni macam chip yang PROM tu. So once kita burn in, kalau kata ni kita dah tak boleh nak padam dah. Okey, so itu adalah ROM. And then juga dari ROM dia ada erasable PROM. Okey, EEPROM. EEPROM ini kita boleh tulis atas dia banyak kali. Okey, kita boleh tulis kat atas dia ataupun kita bolehlah dia punya tu tulis atas dia. Okey, jadi bagaimana cara yang EEPROM yang first, bagaimana cara dia untuk dia nak erase adalah dia menggunakan UV light. Okey, kalau kita tengok dekat chip level, kalau sebelum ni saya pernah, kalau perasan lah, kita pernah buat dalam lab microprocessor. Dalam board microprocessor tu dia ada satu chip yang mana dekat atas tu dia ada macam kristal, dia ada macam cermin. So itu adalah EEPROM. Okey, di mana di atas tu dekat dalam cermin tu, di bawah cermin tu dia ada memori dia, yang mana kita bila lalukan dekat atas UV light, so dia akan erasekan segala maklumat dalam EEPROM. Dan cara kita nak tulis balik, kita kena pakai elektrik lah, electrically lah, kita tulis dalam electrically. Okey, kemudian dia ada electrically erasable PROM ataupun ni nama dia EEPROM. Okey, untuk EEPROM ini pula dia boleh tulis dan dia boleh padam menggunakan electrical. Dia macam dengan RAM tapi dia non volatile. Makna kata EEPROM ni dia duduk pakai elektrik, so dia tulis pun pakai elektrik, dia padam pun guna elektrik. Tetapi apabila elektrik terpadam, elektrik terputus, so
memori tu akan kekal. So this is apa nama ni, erasable PROM. Dia menggunakan byte level. Alright, so yang last one ini adalah flash memory. Flash memory ni pun adalah lebih kurang macam EEPROM juga. Dia macam flash memory, macam you all punya ni lah, pen drive kan. Macam you all punya pen drive apa semua, function dia sama juga. Okey, tapi dia cara dia padam, dia menggunakan block level. Okey, dia tulis menggunakan ataupun dia write menggunakan electrical, dan dia juga non volatile. Of course lah kan, bila you cabut pen drive and then dah tak supply dah tak supply elektrik dekat pen drive pun, but the memory is the same, still remain in the drive ataupun in the memory. And then kita tengok juga tadi RAM. So RAM adalah misnames untuk random access memory. Okay, read dan write dia juga adalah sejenis yang volatile. Volatile ni maksud kata macam saya terang tadi, dia jenis yang temporary storage, ataupun dia kalau tak ada elektrik dia hilang data dia. Okay, untuk RAM dia ada dua jenis RAM. Alright, dia ada dua jenis RAM. Yang pertama adalah static RAM, yang kedua adalah dynamic RAM. So before kita pergi ke static dan dynamic RAM, so let me explain about apa nama ni, cell memory dan operation yang kita boleh buat dalam RAM. Alright, dia ada tiga. Satu dia ada select, satu dia ada control, satu lagi ini data lah, maksud ada data in ke data out. So untuk write the data mesti masuk dalam cell lah. Cell ni adalah tempat simpan memori lah. Okay, control ni adalah untuk kita nak control dia, sama ada dia nak write ataupun dia nak read. Alright, select ni biasanya kita apa nama ni, address dia. Okay, dekat mana tempat ni, macam mana kita, kalau kita dah dia di point kan kat sini, so cell ni akan baca. Okay, apabila control cakap so this is a write process, and then the data tu akan dimasukkan ke dalam cell. Begitu juga dengan kalau kita nak read. Read pun sama juga. Mula-mula kita select the data dulu. Select the data maksudnya address akan point dulu kepada cell. Okay, address akan point dulu kepada cell mana yang nak diguna tu. Kemudian control data ni dia akan bagi satu signal dengan di mana dia cakap okay, ini adalah read data. So bila tu dia akan bukakan cell dan apa nama ni, line akan keluarkan data out ataupun sense lah, maksudnya daripada line tu akan sense keluar lah maksudnya. Okey, itu ada dua proses untuk memory cell operation. Okey, satu read, satu write. Okey, kedua-dua read write itu dikawal oleh control. Okey, so ini adalah dynamic RAM. Alright, so dynamic RAM ni dia tulis nanti sikit, nanti kita akan tengok. Okey lah, dia adalah apa nama ni, pakai kapasitor. Okey, apabila pakai kapasitor dia mungkin berlaku charge leaking. Okey, kemudian bila dia dah ada charge leaking, dia perlukan refreshing circuit. Okey, dia simple construction, smaller per bit, dia tak mahal sangat. Okey, tetapi dia perlukan refresh circuit because of charge dia akan leak, tapi dia slow. And then the main memory pun dia biasanya guna dekat main memory lah. Okay, dan kebanyakan apa nama ni, initially dia analog punya level lah. Okay, so kita tengok dia punya structure. So this is the structure of the dynamic RAM. Okay, this is the address line. Okay, apabila address line ni points at, okay, first kali kita tengok dia punya structure. Dia ada satu transistor dan satu kapasitor. Okey, kapasitor dan transistor ni, kapasitor ni yang akan simpan data, maksudnya satu ataupun kosong. Okey, so contoh dia nak kita kata sekarang ni kita nak simpan the data lah. Kita nak simpan ataupun kita kata nak write on the memory. So first kali address line ni akan bagi apa nama ni, inilah bagi macam kita select lah. Okay, address ni yang nak kena simpan data, so dia akan bagi line. So dia akan membenarkan. So dekat line B ni dia ada bit 1 contoh. Okay, so dia ada bit 1. So bila line ni bagi 1, so dia akan, transistor ni akan membenarkan apa
apa nama ni, akan membenarkan data dekat dalam charge dekat dalam satu ni akan melalui kapasitor, melalui transistor. So apabila dia pergi ke transistor, so dia akan chargekan kapasitor ni. So tadi nilai kapasitor kosong, apabila dia dah masukkan nilai 1, so dia akan chargekan the kapasitor. So kapasitor sekarang nilai 1. Itu bagaimana cara dia nak write masuk kat dalam ni. Okey. Kemudian kalau katakan dia nak keluar, okey, sekejap saya tengok. Okey, yang tadi tu kalau dia nak masuk, okey. Kalau katakan sekarang ni dia nak baca, dia nak read out pula. Okey, dia nak read pula. Dia nak read daripada okey, dia nak read. So sekarang ni dalam storage ni, contohlah kata ada satu lah, ada satu. Okey, satu ni maksudnya elektrik lah, elektrik ada dalam ni, ada charge lah. Okey, so ada satu. Kemudian address line ni dia bagi mula-mula address line dia akan allow. Okey, kita nak ambil daripada memory location ni. So address line akan go to the satu, jadi satu. Kemudian transistor ni akan on dan dia akan membenarkan kapasitor tadi ni discharge keluar ke sini, dan line ini akan dapat bit 1. Okey, itu adalah dynamic RAM. So kalau kita tengok kat sini, dynamic RAM ni dia ada pakai satu transistor, satu kapasitor. So dari segi binaan yang dia cakap sebelum ni adalah murah tu, adalah tak expensive tu, betul lah, sebab dia ada dua binaan untuk siapkan satu sel RAM ni, pakai dua komponen sahaja. Okey. Tetapi apabila berlaku keadaan begini, harus diingat kapasitor ni kalau dia tidak digunakan secara berterusan, ataupun secara dia tidak dicas secara berterusan, so nilai dekat dalam memori ni, charge dia akan leaking. So daripada satu, kemudian kalau lama tak pakai, dia mungkin akan leaking sampai jadi 0 volt. So bila 0 volt, dia akan declare sini kosong pula. Okey. Jadi apa yang diperlukan oleh storage capacitor ni, apa yang diperlukan oleh capacitor ni adalah satu circuit refresh asing. So maksud kata every berapa second dia akan refresh supaya maklumat dalam kapasitor ni akan maintain. Nilai dalam kapasitor ni akan maintain dan maklumat dia akan maintain lah. Maksudnya kalau dia satu, walau dia nak habis, nak kurang, nak habis, kemudian dia charge balik semula. So dia akan jadi balik satu balik. Begitu dia punya keadaan dia. Jadi dia perlukan refresh circuit tadi, sebab kapasitor ni memang akan leaking. Okey. So ini yang macam saya cerita tadi lah, bagaimana dia punya operation of the DRAM. And then kita tengok pula static RAM. So apa itu static RAM? Static RAM ni dia guna kaedah macam switch lampu. Okey, dia guna macam kaedah switch on off. Okey. So dia tak ada isu untuk charge leaking, tak ada isu. So dia tak perlukan refreshing circuit, ataupun dia tak perlu refreshing on the power ke apa ke, sebab dia tak pakai kapasitor pun. Dia pakai himpunan banyak, dia pakai transistor sahaja. Okey. And then tapi dia punya binaan dia agak kompleks. Okey, kemudian dia agak mahal because of dia menggunakan banyak level transistor. Okey. Oleh kerana dia juga tak perlu refresh circuit. Jadi kapasitor dia bertindak seperti macam switch lampu yang saya cakap tadi. So bila kita on, dia on. Bila off, dia akan bagi value kosong. Jadi dia adalah sangat cepat lah. Biasanya dia digunakan dalam cache memory ataupun dalam inilah. Dia menggunakan flip-flop. Okey, kalau kita tengok binaan untuk ni, structure dia. So this is a structure of the static RAM. Okey. Kalau kita tengok structure of static RAM ni, macam mana kita nak faham dia kan? Okey, dia ada C1 and C2. Okey, contohnya kalau C1 ni, okey, dia hold value 1. Okey. Okey, ini untuk kita nak buat proses, saya nak tunjukkan proses
read dulu Okey, kalau proses read maksudnya dia baca dari sini, dia akan go to the bit line. Alright. So kalau dalam initial value dia C1 ni adalah 1, okey. C1 ni adalah 1, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku dekat sini? Dia akan drive this C1 ni ke sini. Okey. Apabila dia pergi ke sini, so bila dia pergi kat sini nampak node, okey, tadi nilai dia 1. Okey, bila nilai dia 1, dia pergi ke node, so nilai ni akan jadi kosong. Okey. So nilai ni 1, so dia akan pergi ke sini, sini akan jadi nilai 1. Apabila dia nilai 1, T2 ni akan membenarkan arus melalui dia. Okey, dia akan membenarkan arus melalui, lalu ikut dia. Okey, so sampailah kat sini. Okey, tapi tadi dia 1 kan. So sini 1, sini ada node, so sini jadi kosong. So sini dia tak membenarkan. Okey, arus tak membenarkan masuk situ. Arus tidak, T4 tak akan membenarkan arus lalu situ. Jadi nilai C2 sekarang adalah nilai kosong. Okey, so dia hold that two values dia. C1 1, C2 akan jadi 0. Okey. So apabila C2 akan jadi C2 0, so dia akan sebenarnya dia akan redirect balik ke sini. Dia akan reflect balik ke sini. So nilai sini akan jadi kosong. So apabila nilai sini akan jadi kosong, so nilai sini, alright, nilai sini akan jadi kosong. Kosong akan node, so nilai ni akan jadi 1. Sini kosong, dia akan maintain kosong lah di T1. Okey. So apabila dia jadi 1, so dia akan membenarkan DC voltage ini melalui dia punya transistor ni. Dia lalu transistor, dan yang ini tidak benarkan because of dia kosong kan. So dia tidak benarkan lalu. So DC1 akan jadi 1, C2 akan jadi kosong. So begitulah caranya dia nak hold value. Okey, jadi C1 tadi akan jadi nilai 1, C2 akan jadi nilai kosong. Dia hold that value sehinggalah ada address line bagi satu signal yang katakan dia nak read bacaan dia. So address line akan bagi nilai 1. So apabila address line bagi nilai 1, T5 dan T6 ni bertindak macam switch je. Okey, apabila dia bagi nilai 1, so sini T5 akan membenarkan C1 ini melalui melalui line ni tadi. Okey, tadi nilai 1, so dia akan membenarkan dia melalui line. So nilai dekat line B adalah 1. Begitu juga dengan sebelah T6 ini. T6 ini kosong, so dia juga membenarkan line ini jadi kosong. Kalau kita tengok kat sini, line ini adalah B bar, yang ini adalah line B. So apabila line B1 lah, B bar adalah kosong, opposite for the 1 ataupun invert daripada 1. So dari sini kita dapat tengok structure ini. Okey, dia tidak perlu apa-apa refresh circuit because of dia maintain, dia hold dia value ni. Kalau kata C1 ni kosong, C2 ni akan jadi 1 oleh kerana disebabkan oleh yang saya tunjuk tadi tu. So dia akan hold the value selama DC voltage dan ground voltage ni di on lah, ada elektrik lah. Macam kita tahu RAM ni adalah volatile memory. Okey, apabila volatile memory, yang ini kena sustain lah. Kalau dia off, of course lah memory ni pun akan shutdown lah, akan tak ada pegang memory lah because of this is RAM volatile. Okey, selagi DC ni ada pegang, so value ni akan hold. So itulah cara dia yang kita holdkan value supaya apabila bit line ni nak, dia minta saja melalui address line lepaskan dia, and then automatically dia akan masukkan ke dalam satu. Begitu juga kalau dia nak transfer masuk ke dalam ni. Okey, yang tadi tu saya tunjuk cara dia kita nak read daripada memori ke bit line. Kalau kata kita nak write pun sama juga. So dia akan satu ni akan jadi mula-mula address line ada value dekat line ni. Contohnya kalau value 1 ke value 0 ke, ada value dekat line ni, address line ni membenarkan dia masuk kat situ. Kalau 0 sini 1, so dia membenarkan dia masuk kat situ, and then dia akan bagi C1 ni hold the value yang ada dekat dalam ni. Dia vice versa lah, dia read masuk dalam. So dia akan maintain. Kalau 1 lah, so sini 0 lah, so dia akan maintain. Kemudian dia putuskan line ni pun, walaupun dia putus, nilai ni akan
akan hold, C1 ni akan hold value 1 dan C0 ni akan hold value 0. So begitulah cara dia nak hold. So the static RAM ni kalau kita tengok structure dia memerlukan lebih kurang 6 transistor. Okey, apabila 6 transistor ni, so value dia adalah dia punya harga ataupun costing tu nak buat satu sel saja, satu sel 6 transistor. So dia akan meningkatkan cost. Sebab tu kita kata, kalau kata compare costing dari segi static RAM dan dynamic RAM, so memang dynamic RAM hanya pakai 2 komponen saja berbanding dengan static RAM yang menggunakan 6 komponen representing benda yang sama, satu sel. So that's why kita katakan static RAM ni lebih mahal berbanding dengan DRAM. Tetapi walau bagaimanapun dia cepat. Okey, dia tidak perlukan masa. Okey, macam mana kita katakan lag kalau kita comparekan dengan SDRAM dengan DRAM ni. Bagaimana kan kita kata dari segi masa, kenapa static RAM ni lebih laju? Because of dia macam switch lampu. Okey, data dah ready dah. So once transistor tadi allow dia lalu ikut jalan tu, dia dah terus dapat value. Okey, sedangkan kalau kata DRAM tadi ni, dia perlu charge out balik. Okey, daripada kapasitor tadi tu, walaupun address line telah memberi laluan kepada dia untuk throw. Okey, kalau kita tengok kat sini, walaupun address line telah memberi laluan kepada charge daripada kapasitor ni melalui bit line, tapi dia perlukan masa untuk dia discharge. Okey, berbanding dengan static RAM tadi ni, dia sudah ada di sini. Okey, jadi bila dia bagi je terus dapat je value tu. Tadi dia perlukan masa untuk dia discharge. That's why SRAM lebih pantas daripada static, lebih pantas daripada dynamic. Tapi dynamic pula dia lebih murah. Okey, dia lebih murah berbanding dengan DRAM. Bukan kata dua-dua jenis RAM ni tak, bukan kata yang ni bagus, yang ni tak bagus, tapi dia ikut kepada keperluan. Okey, makna kata kalau satu tempat tu dia perlukan sesuatu yang laju, of course dia mahal sedikit tapi dia laju, so static RAM lah jadi pilihan. Okey, static RAM maksudnya macam contoh kat dalam cache memory, dia perlukan satu yang lebih laju, so dia perlukan static RAM. Kalau kata main memory tu mungkin tak perlu sangat dari segi laju tu, jadi dia perlu, tapi dia perlukan banyak value dia contohnya kan. Jadi kalau banyak dan tak berapa nak laju, kita boleh pilih DRAM. So dalam kita nak buat architecture kita, dalam kita nak rangkakan kita punya architecture, kita kena balance tu antara kelajuan dan juga costing. Kalau nak diikutkan semuanya nak laju kan, tapi kita kena bergantung atau berbalik-balik kepada costing yang kita perlukan. Okey, itu adalah perbezaan di antara SRAM dan DRAM.